Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Lee Lewah dan juga rakan-rakan sekalian. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan seminar berkenaan dengan kesan intervensi bilik darjah terhadap tingkah laku luar tugas ataupun off task dan mengganggu di dalam kelas oleh kanak-kanak dengan gejala attention deficit hyperactivity disorder ataupun dikenali sebagai ADHD, iaitu tinjauan meta-analitik. Baiklah, saya akan menerangkan tentang definisi ADHD, penjelasan tentang isu kandungan secara menyeluruh, bukti penyelidikan, jurang dalam bidang pengetahuan ataupun dalam isu, cadangan dan juga rujukan. Okey, baiklah, bagi definisi ADHD, yang pertama adalah ADHD adalah gangguan neurodevelopmental yang disebabkan oleh perhatian atau hyperactive impulsif. 5 hingga 7% daripada semua kanak-kanak memenuhi kriteria diagnostik untuk ADHD yang menunjukkan bahawa rata-rata setiap kelas mempunyai wakil murid yang mengalami ADHD. Kanak-kanak ADHD lebih bersifat tidak peduli ataupun dikenali sebagai off task dan juga mengganggu rakan sebaya. Kesukaran dalam akademik termasuk kurang dari segi pencapaian, mengekalkan grade, penempatan di pendidikan khas dan diberhentikan daripada sekolah. Kehadiran kanak-kanak ADHD dalam kelas membawa kepada interaksi yang lebih negatif antara guru dan juga murid. Baiklah, terdapat 5 penjelasan asas isu bagi seminar yang telah saya pilih. Yang pertama adalah mengajar kanak-kanak ADHD menyebabkan gangguan proses pengajaran, hilangnya kepuasan mengajar, keraguan diri, peningkatan keperluan untuk sokongan. Yang kedua, faktor guru memberi kesan yang sangat besar terhadap pencapaian dan tingkah laku kanak-kanak ADHD. Yang ketiga, guru juga kurang pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan intervensi bilik darjah yang berkesan. Yang keempat, intervensi berdasarkan analisis fungsi tingkah laku individu kanak-kanak, iaitu intervensi berdasarkan fungsi terbukti lebih berkesan berbanding intervensi berdasarkan bukan fungsi. Dan yang kelima, rawatan yang paling biasa untuk kanak-kanak dengan ADHD adalah stimulan ataupun dinamakan sebagai ubat perangsang. Sambungan ada lagi 5 penjelasan isu, iaitu yang keenam, intervensi farmakologikal ataupun farmasi dibataskan oleh beberapa faktor termasuk kesan sampingan, kekurangan bukti, kesan jangka panjang dan juga masalah dalam pematuhan pengambilan ubat tersebut. Yang ketujuh, keberkesanan intervensi berasaskan sekolah untuk ADHD menunjukkan bahawa ianya meningkatkan tingkah laku dan juga dari segi pencapaian akademik. Yang ke-8, kajian pertama iaitu 63 kajian dalam jangka masa 24 tahun antara 1971 sehingga 1995 dan juga kajian susulan berkaitan dengan isu ini adalah 60 kajian dalam tempoh berturut-turut selama 14 tahun, iaitu daripada 1996 hingga 2010. Yang ke-9, intervensi berasaskan sekolah meningkatkan tingkah laku pada kanak-kanak ADHD tetapi kesannya adalah lebih kecil dan kurang mantap. Dan yang terakhir adalah yang ke-10, membandingkan pelbagai intervensi termasuk akademik, pengurusan kontingensi dan intervensi tingkah laku kognitif. Berikutnya adalah Purdy et al. Mengkaji keberkesanan pelbagai jenis intervensi, iaitu termasuk intervensi berasaskan sekolah pada beberapa jenis tingkah laku, kognitif, sosial, peribadi ataupun emosi individu yang mengalami ADHD. Analisis meta ini merangkumi 8 kajian intervensi berasaskan sekolah yang merangkumi jangka masa 8 tahun, iaitu daripada tahun 1990 hingga 1998. Hasilnya menunjukkan kesan positif yang sangat kecil untuk intervensi berasaskan sekolah pada semua jenis hasil. Dan yang terakhir adalah hasil kognitif kesannya lebih besar untuk intervensi berasaskan sekolah daripada jenis intervensi lain seperti farmasi, psikologi, bukan sekolah, latihan ibu bapa dan juga intervensi multimodal.
Berikut adalah bukti penyelidikan, iaitu kajian ini menyediakan tinjauan meta-analitik terhadap kajian yang diterbitkan mengenai intervensi bilik darjah, iaitu untuk murid-murid ADHD yang meliputi tempoh penyelidikan selama 33 tahun, iaitu bermula pada 1970 hingga Oktober 2013. Bagi metodologi untuk isu yang telah saya pilih adalah, yang pertama, dia menggunakan garis panduan untuk item pelaporan pilihan untuk ulasan sistematik dan analisis ataupun dikenali sebagai prisma. Ini adalah contoh rajah prisma. Yang pertama, kriteria kemasukan dan pengecualian untuk sampel kajian bagi isu ini adalah, yang pertama, kajian ini diterbitkan dalam bahasa Inggeris, iaitu dalam jurnal akademik. Peserta grade 1 hingga 12, iaitu dalam lingkungan berumur 6 tahun hingga 17 tahun, memang mengalami masalah ADHD, ADD, kekurangan perhatian ataupun defisit hyperaktif impulsif. IQ yang ditetapkan adalah 70 atau lebih jika IQ dilaporkan. Dan tidak ada sekatan yang dibuat mengenai keadaan komorbid dan penggunaan ubat ataupun dos ubat yang berbeza melebihi keadaan, iaitu melebihi keadaan placebo yang dimasukkan dalam analisis. Komorbid ialah keadaan psikiatri ataupun mental yang sangat teruk. Okey, terdapat 3 intervensi yang telah dikategorikan dalam isu ini, iaitu yang pertama, intervensi berdasarkan antecedent ataupun terdahulu. Yang kedua, intervensi berdasarkan konsekuensi ataupun akibat. Dan yang ketiga, intervensi peraturan kendiri. Bagi intervensi berdasarkan antecedent ataupun terdahulu, iaitu memanipulasi keadaan antecedent seperti persekitaran, tugas ataupun arahan. Contohnya, tempat duduk, muzik, bimbingan, membuat pilihan dan arahan berbantukan komputer. Bagi intervensi yang kedua, iaitu intervensi berdasarkan konsekuensi ataupun akibat, ianya menggunakan peneguhan dan hukuman untuk mengubah kekerapan tingkah laku sasaran. Contohnya seperti pujian, teguran, hadiah, hak istimewa dan juga course respon. Dan intervensi yang ketiga adalah intervensi peraturan kendiri, iaitu mengembangkan kemahiran mengawal diri dan menyelesaikan masalah untuk mengatur kondisi dan juga tingkah laku. Contohnya seperti arahan diri, pemantauan diri dan pengukuhan diri. Bagi ukuran yang akan diperhatikan, iaitu hasilnya adalah melalui penilaian guru ataupun pemerhatian secara langsung oleh pengkaji terhadap tingkah laku off-task tersebut. Contohnya adalah tidak memberikan perhatian kepada guru seperti melihat sekeliling, tidak menjalankan tugas. Manakala tingkah laku mengganggu pula adalah seperti mengganggu rakan sekelas, bermain dengan objek dan tidak duduk diam di tempat duduk masing-masing. Bagi tingkah laku ADHD, iaitu pada penilaian guru, iaitu seperti tingkah laku yang melampau ataupun berulang-ulang. Dan tingkah laku dalam tugas iaitu on task, iaitu menjalankan tugas dan juga memberi perhatian kepada guru dan fokus kepada lembaran kerja. Di sini kita dapat lihat perbezaan, iaitu off task dan juga on task. Off task ni maksudnya dia tidak boleh memberikan fokus, manakala on task tu adalah dia boleh memberikan fokus. Itu adalah perbezaan yang paling senang. Tingkah laku yang sesuai dan juga peningkatan tingkah laku yang lebih positif. Terdapat 3 kategori reka bentuk eksperimen. Yang pertama adalah between subject group design, iaitu 2 atau lebih kumpulan yang berlainan menerima intervensi yang sama ataupun lebih dikenali sebagai ujian T-sampel bebas. Yang kedua adalah within subject group design ataupun singkatannya WSD, iaitu kumpulan yang sama menerima intervensi dan diuji secara berulang ataupun pra and post intervensi ataupun dikenali sebagai ujian T-sampel berpasangan. Dan yang ketiga adalah single subject design ataupun singkatannya adalah HSD, iaitu merangkumi seorang individu sahaja, iaitu fasa intervensi dan juga fasa kawalan bukan intervensi. Bagi prosedur pencarian pula terdapat
6 prosedur yang telah ditetapkan, iaitu yang pertama, carian pangkalan data elektronik di site info, ERIC dan juga Web of Science dilakukan sehingga tarikh 8 Oktober 2013. Yang kedua, sampel kajian adalah merujuk kepada murid ataupun kanak-kanak yang mengalami ADHD, ADD, defisit perhatian, hyperaktif ataupun hyperkinetik. Intervensi pula adalah merujuk kepada intervensi bilik darjah, intervensi sekolah, intervensi pendidikan atau akademik, rawatan, intervensi, latihan, strategi, terapi ataupun program. Bagi ukuran hasil yang akan diperhatikan adalah di sekitar bilik darjah sekolah akademik, sama ada on task ataupun off task, ataupun tingkah laku mengganggu dan berfungsi ataupun tingkah laku yang negatif. Pencarian terhad hanya pada bahasa Inggeris. Limitasi psychic info iaitu merujuk kepada kanak-kanak adalah hanya berumur 6 hingga 11 tahun dan juga remaja adalah 12 hingga 17 tahun. Bagi prosedur pengukur dan juga pemboleh ubah penyederhanaan ada 4. Yang pertama, bagi jenis intervensi terdapat 3 iaitu berdasarkan antecedent ataupun terdahulu, berdasarkan konsekuensi ataupun akibat, dan yang ketiga adalah peraturan kendiri. Bagi penetapan kelas untuk isu ini adalah ada 2, iaitu yang pertama inklusif ataupun lebih dikenali sebagai aliran perdana, pendidikan khas ataupun dikategori dalam lain-lain seperti kelas pemulihan, makmal, hospital dan sebagainya. Jenis pengukuran pula ada 2, iaitu penilaian guru dan juga pemerhatian langsung ataupun gabungan kedua-duanya. Bagi ciri-ciri peserta, umur kanak-kanak adalah dalam lingkungan 6 hingga 11 tahun, manakala remaja adalah 12 hingga 17 tahun. IQ pula adalah kurang 90 ataupun dalam lingkungan 90 hingga 110 ataupun melebihi 110. Bagi penggunaan ubat jika ada, kurang daripada 20% 20 hingga 80% ataupun melebihi 80%. Manakala jantina pula dikhususkan hanya untuk kanak-kanak lelaki. Bagi analisis statistik pula iaitu menggunakan perisian statistik ataupun IBM SPSS Statistik 22. Menetapkan bahawa ada 2 iaitu SSD Studies ataupun WSD Studies. Bagi SSD, tiada kata sepakat untuk kaedah yang sesuai untuk mengira ukuran bagi kesan tersebut. Melaporkan data sebagai statistik deskriptif iaitu hanya memaparkan mean dan juga sisihan piawai ataupun dalam bentuk graf. Manakala WSD Studies pula perbezaan mean piawai ataupun standard mean standardized dikira seperti yang dijelaskan oleh Becker, menggabungkan antara kajian dan tanpa kumpulan kawalan. Bagi keputusan kajian yang telah didapati iaitu 4,553 rekod yang terdapat di dalam pangkalan data elektronik, manakala hanya 230 bagi carian manual. Penyaringan tajuk dan ekstrak rekod ini hanya 317 artikel yang menepati ciri-ciri tajuk dan juga ekstrak bagi isu ini, dan juga secara keseluruhan iaitu pemeriksaan teks penuh. Pengecualian diberikan kepada 228 artikel yang gagal memenuhi kriteria tersebut. Lebih dari satu ukuran kesan iaitu kajian ini untuk menganalisis jika melaporkan tentang beberapa intervensi dari kategori intervensi yang berbeza pada beberapa eksperimen, dan akhirnya 89 artikel yang memenuhi kriteria dalam tinjauan meta-analitik ini daripada 100 kajian. Bagi ciri-ciri kajian yang ada berkenaan dengan isu ini adalah majoriti kajian menggunakan kaedah penyelidikan SSD ataupun Single Subject Design iaitu sebanyak 76%. Daripada 24 kajian menggunakan WSD ataupun Within Subject Design, 1/3 termasuk kumpulan kawalan terdiri daripada kanak-kanak ADHD yang tidak menerima intervensi. Sebilangan kecil kajian memberikan maklumat mengenai kesan secara langsung iaitu 8% dan kesan secara tidak langsung iaitu 3% intervensi bilik darjah pada rakan sekelas murid ADHD tersebut. Intervensi gabungan iaitu
10% lebih jarang dilaksanakan daripada jenis intervensi lain, sedangkan 3 intervensi sering dilaksanakan. Intervensi sering dilaksanakan dalam kelas aliran perdana iaitu sebanyak 46% dan kelas yang lain seperti pendidikan khas, pemulihan, hospital, makmal dan sebagainya sebanyak 47%. Pemerhatian langsung mencatatkan 93% dan hanya sebilangan kecil kajian yang mengumpulkan penilaian guru iaitu 4%, ataupun kedua-dua jenis ukuran ini hanya 3%. Secara keseluruhan, 627 peserta iaitu WSD menunjukkan 471 dan juga SSD 156 dimasukkan dalam tinjauan meta-analitik ini. Sampel kajian bervariasi antara 1 dan 65 peserta dengan majoriti kajian termasuk 10 atau kurang peserta iaitu menunjukkan 87%. Sebilangan besar kajian merangkumi kanak-kanak iaitu 84% dan kebanyakannya adalah yang berjantina lelaki iaitu 74%. IQ dinilai dalam 27% sahaja dalam kajian ini. Dengan sebahagian besar kajian ini adalah 18% melaporkan minimum IQ dalam julat antara 90 hingga 110. Penggunaan ubat berbeza di antara satu kajian dengan 27% kajian tidak memberikan maklumat mengenai status ubat-ubatan sampel kajian. Berikut adalah contoh diagram aliran pencarian literatur ataupun rajah prisma yang telah saya katakan pada awal tadi. Berikut adalah summary ataupun kesimpulan bagi statistik WSD dan juga SSD merangkumi jenis intervensi, penetapan kelas, ukuran hasil, umur, jantina dan juga penggunaan ubat-ubatan. Manakala ini pula adalah kesan secara langsung terhadap rakan sekelas murid ADHD tersebut yang turut menerima intervensi bilik darjah, iaitu dari segi WSD ataupun within subject design ataupun single subject design. Manakala ini pula adalah kesan secara tidak langsung terhadap rakan sekelas murid ADHD tersebut. Bagi perbincangan untuk kajian ini pula, tujuan utamanya adalah untuk menentukan keberkesanan beberapa jenis intervensi bilik darjah yang dapat diterapkan oleh guru untuk mengurangkan tingkah laku kelas di luar tugas ataupun off-task dan mengganggu kanak-kanak ADHD tersebut. Hasilnya pula adalah intervensi bilik darjah mengurangkan tingkah laku luar tugas dan juga mengganggu kelas pada kanak-kanak ADHD, iaitu kesan besar bagi kajian WSD menunjukkan min adalah 0.92, manakala kesan positif bagi kajian SSD pula adalah menunjukkan min ada 3.08. Ukuran kesan untuk WSD dan SSD tidak dapat dibandingkan secara langsung kerana mewakili unit ukuran yang berbeza. Bagi jurang dalam bidang pengetahuan ataupun isu yang telah dibincangkan, iaitu yang pertama adalah guru dapat melaksanakan intervensi bilik darjah dengan lebih berkesan. Intervensi paling kukuh diperolehi adalah intervensi berdasarkan konsekuensi ataupun akibat, iaitu kajian WSD dan juga intervensi peraturan diri bagi kajian SSD. Jenis intervensi tertentu bergantung pada ciri kanak-kanak serta fungsi dan makna tingkah laku ADHD yang ditunjukkan. Dan yang terakhir adalah intervensi bilik darjah paling berkesan dalam kelas arus perdana yang kebanyakan kanak-kanak ADHD berada di dalam kelas tersebut. Jurang pendidikan dalam bidang pengetahuan ataupun isu ini adalah kanak-kanak ADHD yang menggunakan ubat juga mendapat manfaat daripada intervensi bilik darjah. Guru tidak seharusnya enggan melaksanakan intervensi bilik darjah terhadap kanak-kanak ADHD yang menerima rawatan perubatan. Data semasa tidak termasuk intervensi bilik darjah akan memberikan peningkatan tambahan terhadap rawatan perubatan. Dan yang terakhir adalah guru tidak perlu mengambil berat kemungkinan kesan positif ataupun kesan negatif yang daripada intervensi bilik darjah tersebut. Antara cara ataupun langkah yang boleh dilakukan untuk menutup jurang ini adalah latihan pengurusan bilik darjah, iaitu menyediakan guru alat yang berkesan untuk pengurusan bilik darjah yang mempunyai murid ADHD.
meningkatkan keyakinan dan juga kesejahteraan mereka, dan ianya juga bermanfaat kepada kanak-kanak ADHD, rakan sekolah ataupun guru, iaitu latihan pengurusan bilik darjah. Bagi cadangan penyelidikan di masa hadapan pula adalah yang pertama, perempuan dan juga remaja. Tidak banyak kajian yang menetapkan sampel kajian mereka adalah berjantina perempuan kerana tindak balas kanak-kanak perempuan dan juga kanak-kanak lelaki yang mempunyai ADHD adalah berbeza. Tujuan meta-analitik ini adalah menunjukkan ukuran kesan yang sangat heterogen, iaitu tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Faktor kanak-kanak selain usia dan juga jantina seperti kognitif, fungsi dan juga penggunaan ubat juga boleh digunakan. Faktor guru iaitu pengalaman mengajar dan juga kepribadian guru itu sendiri. Potensi interaktif atau interaksi antara faktor yang berlainan juga diambil kira. Kebanyakan kajian menggunakan SSD ataupun single subject design, iaitu individu dengan kualiti metodologi yang sangat lemah. Jadi perlukan kajian yang lebih berkualiti tinggi, iaitu terutamanya kajian yang lebih berskala besar, menggunakan reka bentuk terkawal secara rawak dan juga membuat kesimpulan yang lebih dipercayai dan juga tegas. Bagi kesimpulan kajian ini adalah intervensi bilik darjah dapat mengurangkan tingkah laku luar tugas ataupun off task dan juga tingkah laku mengganggu di dalam kelas terhadap kanak-kanak ADHD. Kajian WST menunjukkan intervensi berdasarkan konsekuensi lebih efektif daripada intervensi berdasarkan antecedent dan juga pengaturan diri dan juga gabungan. Bagi kajian SSD pula, kesan yang terbesar iaitu intervensi peraturan diri dan juga kesan yang lebih besar diperoleh untuk kanak-kanak ADHD adalah di pendidikan aliran perdana berbanding dengan persekitaran kelas yang lain seperti kelas pendidikan khas, kelas pemulihan dan sebagainya. Tidak ada kesimpulan yang dapat dirumuskan dari segi jenis ukuran, usia jantina dan juga IQ serta penggunaan ubat-ubatan. Hasil kajian ini juga boleh digunakan untuk mendidik dan melatih guru menangani kanak-kanak yang mempunyai gejala ADHD. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kita jaga kita hapuskan COVID-19. Assalamualaikum.